Okey, Assalamualaikum semua. Kembali kita ke video yang seterusnya. Video kali ini kita akan membincangkan topik bab 3 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, apakah sinopsis yang ada dalam bab 3 ini? Okey, negeri-negeri tersebut adalah negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Negeri-negeri ini adalah negeri yang kaya dengan hasil bumi iaitu biji timah dan emas. Okey. Disebabkan kekayaan hasil bumi ini, British telah menggunakan pelbagai strategi untuk mengukuhkan kuasa ke atas negeri-negeri ini. Okey, seterusnya British mengukuhkan kuasanya melalui cara dengan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu dan meletakkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang di bawah satu unit pentadbiran yang bercorak persekutuan. Okey, mari kita lihat muka surat yang seterusnya, topik 3.1 iaitu kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, sebagai pengenalan, negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang kaya dengan hasil bumi seperti biji timah dan emas. Kekayaan hasil bumi ini ditadbir urus dengan baik sehingga menjadi negeri tersebut sangat makmur. Jadi, kekayaan dan kemakmuran negeri-negeri Melayu ini telah menarik minat kuasa seperti Aceh, Belanda dan British untuk menguasai negeri-negeri tersebut. Okey, mula-mula sekali kita tengok muka surat 58, kekayaan biji timah. Okey, apa dia biji timah? Biji timah sebenarnya adalah barangan dagangan hasil galian yang menjadi barangan dagangan yang penting di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ini kamu dah belajar semasa di tingkatan 2. Okey, para pedagang dari seluruh alam Melayu datang ke pelabuhan Melaka untuk mendapatkan biji timah. Jadi, mari kita tengok pelombongan biji timah pada abad yang ke-15. Okey, pada peringkat awal, kegiatan melombong biji timah ini dilakukan oleh orang Melayu di lembah-lembah sungai. Okey, orang Melayu ini melombong biji timah bagi kegunaan tempatan dan juga untuk diperdagangkan. Okey, perdagangan biji timah sebenarnya dijalankan di bawah pengawasan pembesar Melayu sebagai pemilik lombong yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Bagaimana pembesar Melayu memperoleh kawasan tersebut? Okey, pembesar Melayu memperoleh kawasan pegangan melalui surat tauliah daripada Sultan. Okey, jadi ini merupakan punca pendapatan utama mereka iaitu melalui perdagangan biji timah. Dan Sultan menerima bahagiannya daripada hasil perdagangan biji timah. Okey. Di muka surat 58 ni ada diterangkan mengenai Cik Long Jaafar membuka sebuah kawasan pelombongan iaitu jajahan negeri Perak yang dinamakan Larut. Segala sungai-sungai yang telah dijadikan lombong biji timah. Okey, jadi segala pekerjaannya itu dibuat dengan usaha dan belanjanya sendiri. Oleh itu, dengan sukacitanya, Sultan Perak telah menyerahkan jajahan Larut kepadanya dan anak cucunya boleh menerima jajahan seperti hak miliknya. Yang ini kandungan surat 28 Februari 1850 kurnia daripada Sultan Perak. Okey,
Seterusnya, mari kita lihat pelombongan biji timah pada abad ke-17. Okey, lokasi pelombongan tersebut. Okey. Negeri yang paling terkenal dengan biji timah adalah negeri Perak. Okey. Pelombongan tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak-anak sungai di sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Tahun 1616, biji timah mula dilombong di Manjung dan Beruas. Okay, kemudian Perak ni dia merupakan pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi oleh pedagang, terutamanya Portugis. Okay. Disebabkan kekayaan dan kemakmuran negeri Perak, Aceh telah meletakkan Perak sebagai negeri naungannya pada abad ke-16 sehingga abad ke-17. Perak juga menggunakan biji timah sebagai bahan yang bernilai bagi mendapatkan perlindungan Portugis di Melaka, bagi membebaskan Perak daripada naungan Aceh. Okey, seterusnya pelombongan biji timah pada abad ke-18. Okey, pada abad ke-18 ni, selain daripada negeri Perak, ada juga negeri lain seperti Selangor. Okey, mari kita tengok di Perak terlebih dahulu. Pada pertengahan abad ke-18, biji timah dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu di kawasan Larut, contohnya di Kerian, Kurau, Larut, Terong dan Beruas. Okey, Sultan Perak pada waktu itu iaitu Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah telah memeterai perjanjian menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Waktu ni Belanda berada di Melaka. Okey, menjelang akhir abad ke-18, pengeluaran biji timah di negeri Perak agak merosot akibatnya daripada aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Okey, kita tengok di negeri Selangor. Okey, negeri Selangor, kekayaan biji timah terdapat di Kuala Sungai Selangor. Jadi, menarik ramai pedagang dari luar ke Kuala Selangor. Okay, tahun 1790, Sultan Ibrahim dan Belanda telah menandatangani perjanjian perjualan hasil timah antara Selangor dan Belanda. Okey, boleh ke faham? Okey, mari kita tengok pelombongan biji timah pada abad ke-19. Okey, ingat tak jangka masa abad tu berapa tahun? Abad jangka masa 100 tahun. Okey, kekayaan biji timah telah mencapai tahap yang penting pada abad yang ke-19 sebab perkembangan pelombongan biji timah telah melalui beberapa fasa. Pada fasa ini, dia telah melibatkan pelombong-pelombong dari China. Pelombong-pelombong ni telah menjadikan negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah utama di dunia. Sebab apa? Kaedah yang digunakan adalah berbeza daripada kaedah yang digunakan oleh pelombong Melayu pada abad ke-15. Bayangkan selama beberapa ratus tahun, fasanya telah berubah. Okey, cuba kamu tengok muka surat 60, Larut. Larut. Di sebelah ini dia ada peta negeri Perak, kawasan pelombongan biji timah. Okey, bagi kawasan Larut, pelombongan biji timah dia telah mencapai tahap yang penting sekitar tahun 1840-an. Hasil penemuan biji timah di Larut. Okey,
Seorang pembesar Melayu yang namanya Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim telah memajukan pelumbungan biji timah di Kelian Pau dan Kelian Baru. Caranya dengan membawa masuk pelumbung-pelumbung Cina. Okey, Ngah Ibrahim telah menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Okey, masih ingat kenapa Pulau Pinang? Sebab Pulau Pinang ada pelabuhan. Okey, Lembah Kinta. Pada akhir abad ke-19, Lembah Kinta ni telah muncul sebagai pengeluar utama biji timah dunia. Okey. Perkembangan kegiatan pelumbungan biji timah ini telah menyebabkan beberapa bandar baru telah muncul. Contohnya Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan Kampar. Okey, pada tahun 1870-an, Sultan Ismail telah mengusaha dan memajukan kawasan pelumbungan yang baru iaitu di Lembah Kinta. Jadi, menyebabkan munculnya bandar, papan dan pengkalan Peguh. Okey. Di muka surat 60 ada satu info iaitu antara versi penemuan biji timah di Larut Perak pada abad ke-19. Sebenarnya yang menemui biji timah adalah seekor gajah. Gajah ini milik Long Jaafar yang diberi nama Si Larut. Okey, boleh baca di situ. Okey, kamu tengok muka surat 61. Tadi kita tengok di negeri Perak, sekarang kita tengok di Selangor. Muka surat 61 ini kawasan pelumbungan biji timah di Selangor. Yang pertama di Jugra. Okey, Sultan Abdul Samad pada waktu itu telah menjadikan Jugra di daerah Langat sebagai pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. Jadi Jugra ni dia mainkan peranan yang penting sebelum pusat kerajaan berpindah ke Kelang. Okey, Jugra ni menjadi tempat pengutipan cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk dibawa ke pelabuhan Melaka. Okey, seterusnya adalah Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pada tahun 1860 telah menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Okey, jadi biji timah berjaya dilumbung di Ampang. Okey, Kuala Sungai yang menjadi pertemuan antara Sungai Kelang dan Sungai Lumpur dijadikan pangkalan untuk mengangkut biji timah. Jadi, kejayaan tersebut telah mendorong lebih ramai pelumbung Cina dan Melayu mendirikan pertempatan di situ dan membentuk Bandar Kuala Lumpur seperti yang ada sekarang. Okey, Lukut. Okey. Dulu sebelum Lukut tu dalam wilayah Negeri Sembilan, dia sebenarnya berada dalam wilayah Kesultanan Selangor. Okey. Pelumbungan biji timah berlaku di Lukut dengan membawa pelumbung Cina. Jadi tahun 1830-an, selepas kemangkatan Sultan Raja Busu, Raja Jumaat berjaya menjadikan perdagangan biji timah ni terkenal. Okey, jadi tahun 1880, Lukut barulah diserahkan kepada daerah Sungai Ujong. Daerah Sungai Ujong ni adalah Negeri Sembilan melalui rundingan antara Sultan Selangor bersama pemerintah Sungai Ujong. Jadi, Kajang, Semenyih, Beranang yang sebelumnya dalam kawasan Sungai Ujong dah ditukar menjadi wilayah Kesultanan Selangor. Begitulah sejarahnya bagaimana Lukut dulu ada dalam kawasan negeri Selangor, kemudian dipindah menjadi kawasan Negeri Sembilan. Begitu juga Kajang, Beranang dan Semenyih dulunya di bawah daerah Negeri Sembilan dah menjadi
daerah di Selangor. Okey, bagaimana Kuala Lumpur mendapat nama? Kuala Lumpur mendapat nama melalui Sungai Lumpur. Diambil sempena nama Sungai Lumpur. Okey, tapi Sungai Lumpur tu telah ditukar nama kepada Sungai Gombak yang ada sekarang pada tahun 1875. Okey, itu baru penerangan mengenai kegiatan pelumbungan biji timah. Mari kita lihat negeri Pahang. Negeri Pahang sebenarnya dia kaya dengan kekayaan hasil emas. Kamu boleh lihat muka surat 62. Pelumbungan emas di negeri Melayu tertumpu di kawasan jalur emas yang sebahagian besarnya adalah di negeri Pahang. Okey, yang terdapat di Raub ni dalam keluasan 14,000 batu persegi. Okey, dalam rekod negara China, emas menjadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13. Okey, menurut catatan Portugis, emas dihasilkan di negeri Pahang dan diperdagangkan di Melaka. Jadi Sultan Pahang menggunakan emas sebagai hadiah kepada negeri-negeri lain. Okey, di manakah lokasi pelumbungan emas di negeri Pahang? Muka surat 63. Pelumbungan emas dilakukan di hulu Pahang, iaitu di Sungai Tembeling, Sungai Jelai dan Sungai Semantan. Okey, kawasan yang penting pelumbungan emas ialah di Raub, Tui, Tersang, Selinsing, Penjom, Kecau dan Hulu Dong. Okey. Ada peta di muka surat 63. Kamu boleh lihat di situ kawasan lubung biji emas dan sedikit kawasan pelumbungan biji timah. Okey. Boleh faham? Okey, kamu tengok carta di muka surat 63. Ada kegiatan pelumbungan emas di negeri Pahang telah dibahagikan kepada 3 abad, iaitu abad ke-16-17, abad 18 dan abad 19. Okey, pada awalnya kegiatan pelumbungan biji emas ni, biji timah pula, silap, dijalankan oleh orang Melayu, orang asli dan orang Minangkabau. Digunakan kaedahnya mendulang dan melampan. Okey, abad ke-19, kekayaan emas ni dia dah tarik orang Cina. Jadi mereka guna kaedah melampan. Okey, last sekali abad ke-19, Sultan Ahmad diberi konsesi kepada orang Eropah untuk memajukan pelumbungan di Pahang. Orang Eropah dia membawa teknologi baru, iaitu lombong dedah dan lombong bawah tanah. Okey, apa yang kita dapat daripada pelajaran kita hari ini? Kita telah mempelajari bahawa 4 negeri yang ada di Tanah Melayu mempunyai kekayaan dalam hasil galian, iaitu biji timah dan emas. Kesimpulannya, sewajarnya kita mestilah bersyukur, menghargai negara kita kerana dikurniakan dengan pelbagai kekayaan dan hasil bumi. Jadi, kita seharusnya memanfaatkan hasil tersebut untuk kesejahteraan hidup masyarakat dan kemakmuran negara. Baik. Sampai kita jumpa lagi di video yang seterusnya.